Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit takwil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Saf Kepimpinan Masjid Qaryah Perumatan Pasir, Puan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK dan pegawai masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk membicarakan berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengenal, bila mana kita belajar satu persatu hadis, maka dekat situlah kita makin kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita kenal akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bila dah cinta, maka kita akan bersemangat untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi syariatnya, dari segi akidahnya, dari segi perwatakannya, sifatnya, semua kita akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak tahu perkara itu baik, tapi sebenarnya itulah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita perlu belajar. Itu sebabnya kita perlu belajar berkenaan dengan syama'ilin Nabi. InsyaAllah tuan-tuan. Yang keduanya, siapa yang belum niat i'tikaf di dalam masjid ni, marilah kita sama niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang ketiganya, kita berselawat yang macam sebelum ni, selawat Nuril Mubin. Dah hafal kau? Belum? Apa ikut pelan-pelan? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Alhamdulillah, InsyaAllah kita teruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Mukhtasar Syama'ilin Nabi yang dikarang oleh Al-Hafiz Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah Al-Tirmizi, dan hadis ini diringkaskan oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun habis. Kita telah khatam bab Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah ini adalah cap mohor kenabian yang mengatakan bahawa Nabi ini adalah Nabi yang terakhir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi yang terakhir. Tuan-tuan, Nabi permulaan manusia ini daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad yang kita kenal 25 Nabi sahaja. Sedangkan Nabi yang ada beratus-ratus ribu, 124,000.
Masih 124,000 nabi. Tapi yang kita wajib tahu yang ada di dalam Quran adalah 25 nabi. Jadi nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah disebabkan itu ada khatamun nubuwah di belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khatamun nubuwah. Dan ayat ini dijelaskan, tanda itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Surah Al-Ahzab ayat 40. Maksudnya Muhammad itu bukanlah bapa seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, wa khataman nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam firman ini Allah menerangkan dua perkara. Dia mengatakan pertama, Nabi Muhammad ini bukanlah bapa di antara kamu. Maknanya aba min ahadikum. Maksudnya bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adanya anak. Ada anak lelaki tapi meninggal pada usia yang awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 orang anak lelaki, iaitu yang pertama Qasim. Qasim ini meninggal semasa berumur 17 bulan. Abdullah meninggal pada 18 bulan, dan juga Ibrahim, iaitu anak Maryam Kiptiyah, meninggal semasa selepas tamat tempoh penyusuan. Maknanya anak Nabi ini taklah lama hidupnya. Kerana apa? Kerana Allah nak menunjukkan bahawa selepas Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi. Macam Nabi-Nabi sebelum ni, selalunya anak beranak mesti Nabi. Contohnya Nabi Ismail, bapanya Nabi Ibrahim. Lagi apa? Nabi Yusuf, bapanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Jadi itu adalah anak beranak. Jadi ini menunjukkan bahawa bila mana Allah SWT mewafatkan anak-anak itu, menunjukkan bahawa selepas Nabi Muhammad tiada lagi Nabi. Wa khataman nabiyyin, maknanya penutup segala Nabi, penghulu segala Nabi. Jadi insyaAllah kita telah belajar berkenaan dengan khatamun nubuwah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan pergi kepada bab yang baru, iaitu bab 3, iaitu maja'a fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita telah belajar berkenaan dalam hadis yang pertama, dalam bab pertama. Dalam hadis itu ada mengatakan bahawa rambut Rasulullah ini tak terlalu lurus dan juga tak terlalu kerinting. Selalunya orang Arab ni dia rambut dia kerinting halus. Kalau dia panjang dia mengembang. Tapi Nabi Muhammad SAW bukannya rambut begitu. Sayyidina Ali mengatakan rambut Rasulullah ini seperti ikal mayang. Jadi insyaAllah dalam hadis yang berkenaan dengan rambut Rasulullah ini, kita akan tahu panjang pendeknya rambut Rasulullah, bagaimana dandanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW sikat rambut dia, arah mana dan sebagainya. Jadi insyaAllah hadis yang pertama daripada bab yang ketiga, kalau ikutkan yang kitab asal daripada Imam Tirmizi, Syama'il Nabi ini, ada 8 hadis, tetapi telah diringkaskan oleh Imam Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi sebanyak 4 hadis. Jadi insyaAllah pada hari ini kita khatamkan sebelum waktu Isyak. Kalau lebih kan kita masuk bab yang seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Malik ni siapa? Kita telah bincang bahawa dia adalah sahabat Nabi dan juga merupakan hamba kepada Nabi, mana budak suruhan Nabi. Maknanya dia ni adalah sahabat kecil. Maknanya ketika Nabi hidup, dia masih lagi umur berbelasan tahun. Ketika Nabi mengambil dia anak angkat, ketika tu umur dia 10 tahun. Jadi dia ni rapat dengan Rasulullah, dia duduk sekali dengan Rasulullah. Dia tahu bahawa Rasulullah ni, dia tahu segala perkara berkenaan dengan Rasulullah. Sebab tu dalam hadis ni kita akan membincangkan, kalau kita tengok banyak nama Anas bin Malik. Sebelum ni kita banyak dengar berkenaan dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Dia kata, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaih. Panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah hingga pertengahan kedua telinganya. Jadi panjang rambut Rasulullah ini panjang sampai kedua belah telinganya. Adakah belakang ni sama ke?
Janganlah macam tu. Dia panjang sama, tapi rambut depan ni sampai ke pertengahan telinga tu. Selalu kalau rambut panjang kita nampak bila dia sikat tepi, dia nampak rambut dia panjang ni sampai pertengahan telinga. Itu jenis rambut Rasulullah SAW, bentuk rambut Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata. Sayyidina Aisyah ni siapa tuan-tuan? Siapa Sayyidina Aisyah? Sayyidatina Aisyah ni isteri Nabi. Sayyidina Aisyah ni isteri Nabi dan anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkahwin dengan Nabi beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi bila mana, tapi time tu dia tak duduk bersama lagi dengan Sayyidina Aisyah. Selepas berhijrah ke Madinah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyertai perang Badar, balik daripada perang Badar, dia terus duduk bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Sayyidatina Aisyah ini adalah merupakan isteri yang ketiga selepas Khadijah binti Khuwailid dan juga Saudah binti Zam'ah. Maknanya dia isteri yang ketiga. Maknanya selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah, maknanya time perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tak pernah berkahwin dengan sesiapa pun. Jadi setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah ini adalah merupakan janda. Maknanya Nabi Muhammad SAW dia berkahwin dengan janda seorang sahaja yang dara, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berkahwin, ketika itu dia berumur 6 ke 7 tahun dan duduk bersama dengan Rasulullah selepas balik daripada perang Badar ketika berumur 9 tahun. 9 tahun, maknanya muda lagi lah. Dia badan orang Arab ni bukannya macam budak kita, bukan macam orang Melayu. Badan orang Arab ni besar. Jadi umur 9 tahun tu dia dah balik. Maknanya dah boleh berkahwin, tak ada masalah. Bukannya kita selalunya kita akan anggap apalah kahwin orang muda. Jangan fikir macam tu. Nabi Muhammad SAW dia berkahwin dengan Sayyidina Aisyah ketika Sayyidina Aisyah masih muda. Ini menunjukkan bahawa kalau perempuan itu dah balik, maka dibolehkan untuk berkahwin. Itu adalah syariat. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk berkahwin dengan Sayyidina Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah ini dia banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 2210 hadis, dan juga dia beza umur di antara dengan Fatimah 8 tahun sahaja. Fatimah siapa? Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kepada Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Aisyah beza dia 8 tahun. Maknanya Sayyidina Aisyah lagi tua lah. Dan juga Sayyidina Aisyah ini meninggal pada 57 Hijrah semasa beliau berusia 63 tahun. Dan dikebumikan di Al-Baqi'. Baqi' ni dekat dengan Madinah lah. Siapa yang pernah pergi umrah tahu tempat perkuburan Al-Baqi' itu. Itu berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu siapa Sayyidatina Aisyah, kita tak pelik lah kenapa Sayyidatina Aisyah pernah berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Maksudnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya pernah berkongsi mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Maksudnya kalau orang tak kenal Sayyidina Aisyah ni, dia akan pelik. Kenapa mandi satu bilik lah ni? Jadi sebab tu saya perkenalkan dulu siapakah Sayyidatina Aisyah. Jadi saya pernah berkongsi mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Ini merupakan perhubungan suami isteri. Maknanya tak ada larangan yang mengatakan tak boleh mandi bersama dengan isteri. Tapi kalau itu sukalah orang kan. Tapi ada beberapa adab dia. Kalau nak mengikut hadis ni boleh, tapi ada adabnya. Time cerita ni Sayyidina Aisyah bersama dengan Rasulullah
ulama mengatakan bahawa bukannya Nabi Muhammad SAW itu mandi bogel bersama dengan Sayyidina Aisyah. Kerana dalam hadis yang mengatakan, aku malu melihat Rasulullah dan Rasulullah juga malu melihat aku. Dan juga Sayyidina Aisyah mengatakan, aku tak pernah melihat aurat Rasulullah dan Rasulullah juga tak pernah melihat aurat aku. Aurat ini bukan maksudnya daripada atas sampai ke bawah, maksudnya aurat yang berat tu. Maknanya kemaluan. Maknanya Rasulullah tak pernah melihat kemaluan Sayyidina Aisyah. Maafkan saya kalau saya cakap macam bergerak sikit. Sayyidina Aisyah dia tak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Jadi dia mandi dalam keadaan berpakaian. Maknanya dia tutup aurat yang berat tu. Dan juga mandi Rasulullah bukannya dalam satu tempayan, maknanya masuk sekali dalam tu. Ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW dia mandi sebelah sini, Sayyidina Aisyah mandi sini, dan ada penghadang. Ada penghadang dan mandi mandi ambil Nabi ambil bakul, ambil baldi contohnya. Mandi, Sayyidina Aisyah pun ambil satu baldi. Maknanya dalam satu tempayan tu Nabi dengan Sayyidina Aisyah mandi. Jadi itu bukannya, kalau nak ikut Nabi boleh. Dan juga tak ada masalah pun kalau nak mandi bogel dengan isteri. Kalau kita lah tak ada masalah. Tapi jangan gunakan dalil ini. Jangan gunakan hadis ni mengatakan ni Nabi ni mandi sama-sama Rasulullah. Dia fikir dia mandi bogel, dia seronok yang tu kan. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi mengatakan bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang panjangnya tidak sampai ke pundak bahunya dan tidak sampai ke bahagian bawah cuping telinganya. Makanya rambut Rasulullah SAW ini rambutnya yang panjangnya tidak sampai ke pundak bahunya. Maknanya tak sampai ke bahunya. Sya'ru faqal jummah. Ini kita telah belajar. Wadunal wafrah. Maknanya wadunal wafrah ni bawah cuping. Bawah cuping Nabi Muhammad SAW. Nabi maknanya rambut Rasulullah SAW ketika itu bawah daripada cuping dan atas daripada bahu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita telah belajar bahawa bentuk panjang rambut Rasulullah SAW ini ada 3. Yang pertama, kalau kita nak senang ingat, walash. Waw, lam, jim. Walash ini adalah wafrah. Lam ini adalah limmah. Jim ini adalah jummah. Ini adalah bentuk rambut Rasulullah SAW. Kalau wafrah, rambut Rasulullah SAW sampai ke cuping telinga. Sampai ke cuping telinga. Kalau limmah, rambut Rasulullah SAW sampai lebih daripada cuping telinga tapi tak sampai ke bahu. Itu limmah. Jummah adalah rambut Rasulullah SAW sampai mencecah bahu. Itu jummah. Jadi kalau ikutkan dalam hadis ni mengatakan bahawa rambut Rasulullah SAW ini adalah 5 lah. Kerana di antara cuping dan juga bahu. Jadi rambut Rasulullah SAW adalah 5. Itu adalah bentuk panjang pendeknya rambut Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini, itulah bentuk keadaan rambut Rasulullah. Dan jarang Nabi bercukur. Jarang Nabi bercukur, melainkan 3 zaman, 3 masa, iaitu ketika Umrah Hudaibiyah, Umrah Qada dan juga Haji Wada. Haji Wada. Maknanya ketika umrah dan haji sahaja Nabi bercukur rambut. Itu saja. Masa daripada dulu sampai sekarang tak pernah botak mencukurkan rambut dia. Ketika 3 ni saja Nabi mencukur rambutnya. Jadi sebab itulah ada ulama mengatakan bahawa tak boleh mencukur rambut. Tak boleh mencukur rambut pula. Ada ulama yang itulah. Tapi mazhab Syafi'i kata harus kalau cukur rambut, tak ada masalah. Kalau rambut tu macam cacat warna, kerinting sampai teruk warna, botak lah. Mazhab Syafi'i kata cukur kepala tak ada masalah, harus dalam setiap masa. Tapi afdal rambut panjang lah. Rambut panjang. Tapi kalau ikut budak sekolah, maksudnya nak ikut sunnah Nabi rambut panjang, itu kita kena ikut perintah ulul amri. Maknanya pemerintah tetapkan rambut pendek supaya nampak kemas dan mengikut uruf, mengikut adat. Maka kalau adat mengatakan rambut nampak pendek itu kemas, maka boleh rambut pendek, potong rambut pendek. Kalau sekolah tak boleh lah, kita kena ikut ulul amri supaya nampak kemas. Jadi itu adalah berkenaan dengan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kenapa rambut Rasulullah SAW ini sampai ke sini? Kenapa tak botak? Kerana
Nabi Muhammad SAW mengatakan rambut ini adalah perhiasan. Perhiasan bagi lelaki. Maknanya kalau ada rambut nampak handsome. Kalau botak kurang handsome. Sebab itu Nabi dalam hadis ni bab yang keempat kita akan belajar berkenaan dengan menyisir rambut. Macam mana Nabi menyisir rambut? Maknanya Nabi juga menjaga penampilan. Bukannya kita nampak macam Nabi ni zuhud, Nabi ni macam jaga kebersihan, hanya ibadah kepada Allah saja, bukan. Nabi SAW juga menjaga penampilan. Menjaga penampilan. Tapi dengan mengikut syariat lah. Itu hadis yang ke-23. Hadis yang ke-24. Dalam satu riwayat, Ummu Hanik binti Abdul Talib radhiyallahu anha berkata, Ummu Hanik ni siapa? Dia adalah adik-beradik kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far. Maknanya dia anak kepada Abu Talib. Maknanya apa? Maknanya dia adalah sepupu Nabi lah. Maknanya Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Hanik ini adalah sepupu Nabi. Dan dia ni juga lewat masuk Islam. Lewat masuk Islam ketika Fathul Mekah, baru dia masuk Islam. Ini adalah Ummu Hanik. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah menawarkan Ummu Hanik ni untuk berkahwin dengan dia. Tapi Ummu Hanik ni tak nak. Kenapa? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, orang yang paling agung. Maknanya orang ramai berebut dengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Ummu Hanik tak nak? Kerana memanglah banyak kenikmatan, tapi beban tanggungjawab itu pun besar. Contoh, kalau kita buat pahala kita berganda kalau kita jadi isteri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau buat dosa, bertambah dosa. Jadi kalau kita menyakiti Nabi, contoh isteri menyakiti Nabi, bertambah dosa dia. Jadi dia tak nak rasa tanggungjawab, dia tak nak berkahwin dengan Rasulullah. Dia tak nak berkahwin dengan Rasulullah. Itu adalah berkenaan serba sedikit berkenaan dengan Ummu Hanik binti Abdul Talib radhiyallahu anha. Dan juga dia ni meninggal pada 50 Hijrah. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Rasulullah SAW tiba di Mekah. Tiba di Mekah ini pada Fathul Mekah lah, pada pembukaan kota Mekah, ketika mana Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah ketika mana kaum musyrikin dia melanggar perjanjian Hudaibiyah. Jadi lepas itu Nabi Muhammad SAW datang ke kota Mekah dan membebaskan kota Mekah daripada kaum musyrikin ni. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dah ada pemerintahan. Nabi Muhammad SAW ketika itu dia jadi raja, Perdana Menteri ketika itu di Madinah. Bila mana dia dah jadi Perdana Menteri, dia banyaklah ketenteraan tu. Maknanya Islam makin kuat. Bila Islam makin kuat, dia boleh pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah itu balik, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Rasulullah SAW tiba di Mekah pada saat pembukaan kota Mekah, sedang rambutnya dijalin menjadi 4 bahagian. Jadi ghadair ini bermaksud dawaib. Dawaib ini maksud rambut yang ditenun ataupun didandan. Maknanya rambut Rasulullah SAW ini ditocangkan kepada 4 bahagian. Jadi wallahu alam, dalam kitab tak ada sebut macam mana tocang itu, sama ada 4 belakang ke, 4 kat sini ke, 4 sini, tak tahu. Jadi ada ustaz saya cakap sama ada tocang itu 2 di depan dan 2 di belakang, ataupun 4 tocang di belakang. Itu 4 bahagian yang dicocang oleh Nabi Muhammad SAW ketika pembukaan kota Mekah. Jadi apakah rasionalnya? Rasionalnya kerana Nabi Muhammad SAW dia bermusafir daripada Madinah ke Mekah. Jadi dia nak menjaga rambut dia daripada debu. Daripada debu, sebab itulah Nabi mengikat rambutnya, mendandang rambutnya supaya apa? Supaya debu-debu ni tak masuk ke dalam rambut Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kenapa rasional, kenapa Nabi Muhammad SAW dia membuka, dia menandang rambutnya, dia mentenun rambutnya tu, tocang rambutnya kepada 4 bahagian. Jadi kalau ikut daripada hadis ni, ulama mengatakan bahawa lelaki tak salah kalau bertocang. Maknanya bukannya khusus kepada wanita sahaja, tetapi kepada lelaki pun boleh untuk bertocang. Tetapi dalam waktu solat,
Tak boleh bertocang. Tak boleh bertocang. Kerana apa? Kerana macam mana dekat? Kerana dalam solat ketika mana sahabat Nabi iaitu Ibnu Haris, dia time tu dia sembahyang dalam keadaan rambut dia bertocang. Dalam keadaan rambut dia bertocang. Ketika itu Ibnu Abbas dia nampak dia tarik rambut, dia tarik getah rambut Ibnu Haris tu, dia tarik. Lepas tu ketika mana Ibnu Haris itu selesai solat, dia tanya, siapa yang cabut aku punya tocang ni, yang aku ikat rambut ni? Jadi Ibnu Abbas dia kata, aku yang mencabutnya. Kerana apa? Kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW kata, barang siapa yang mengikat rambutnya di belakang, itu macam ikat macam lelaki selalu buat tu, tocang rambut tu ke belakang, maka dia seperti mengikat tangannya ke belakang. Itu Nabi Muhammad SAW kata. Jadi ulama ada mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, umirtu an asjudu ala sab'ah la akufu sya'ran wala sauban. Ini Ibnu Abbas berkata, umirtu an asjuda ala sab'ah la akufu sya'ran wala sauban. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota sujud. Dahi, tapak dua tapak tangan, 3 lutut, 2 dengan kaki. Maknanya 7 bahagian anggota. Dan juga serta janganlah melepaskan rambut dan tidak juga pakaian. Maknanya pakaian juga tak boleh, rambut pun tak boleh mengikat rambut. Maknanya pakaian kalau kita lengan panjang, time sembahyang kita tak boleh lipat. Kita tak boleh lipat. Kerana apa? Kerana semua biarkan dia bersujud. Biarkan semua menghadap kiblat. Maknanya kalau kita solat, Allahu Akbar, ni pun menghadap kiblat. Macam tu. Jadi bila melepaskan rambut, melepaskan tangan ni, biar semua jatuh ke bawah. Makruh hukumnya kalau kita melipat tangan. Melipat baju kat lengan tangan ni. Ada apa nak tanya? Tak ada. Semua faham time nak semayang je. Sebelum semayang tak ada masalah. Sebelum semayang tak ada masalah. Time semayang je lepaskanlah. Seluar tak apa, biarkan atas lutut. Biar atas lutut. Tapi selalunya Nabi kalau dia bukannya lipat, dia koyakkan terus, dia betul-betul seluar tu atas macam seluar tabligh. Macam itulah seluar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nak semayang, lepaskan rambut, lepaskan tangan, dan juga kalau ada rambut panjang, buka. Tapi kalau luar waktu semayang tak ada masalah. Kalau boleh ikat dan sebagainya. Ini khusus untuk lelaki. Kalau perempuan janganlah tiba-tiba nak buka time semayang pula. Perempuan boleh. Perempuan boleh kalau nak ikat. Ini khusus kepada lelaki. Okey. Itu hadis yang ke-24. Kita pergi kepada hadis yang terakhir daripada dalam satu riwayat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abbas ini adalah pakcik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga lahir di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Maknanya Nabi hijrah ketika umurnya 52 tahun. Jadi 3 tahun sebelum tu Ibnu Abbas ini lahir. Jadi Nabi meninggal pada 11 hijrah ketika berumur 63 hijrah. 10 tahun sebelum tu Nabi berhijrah. Jadi Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi dah jadi nabi dah pun. Baru lahir Ibnu Abbas ini, dan ketika mana Ibnu Abbas lahirkan, Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Dia doakan kepada Ibnu Abbas ni. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas ni kalau kita tengok, dia seorang yang warak, seorang yang alim, seorang yang tawaduk. Sehingga kan ada sahabat Nabi mengatakan, kalau nak tahu, aku tak pernah jumpa orang yang paling alim melainkan Sayyidina Umar, dan aku tak pernah jumpa orang yang paling warak kecuali Ibnu Abbas, paling warak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini berkata apa? Terbalik. Bukannya alim itu kepada Ibnu Abbas, terbalik. Maksudnya aku tak pernah jumpa orang yang paling alim
yang paling alim melainkan Ibnu Abbas ni. Kerana Ibnu Abbas paling alim. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahawa kalau nak rujuk apa-apa berkenaan permasalahan, rujuk kepada Ibnu Abbas. Oleh sebab itulah ketika mana selepas wafat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas ini menjadi tempat rujukan. Dan juga ada majlis persidangan fatwa contohnya. Fatwa itu ketika itu Ibnu Abbas diajak sekali. Ketika itu baru umur dia berbelas-belas tahun, muda lagi. Ketika itulah sedikit berkenaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Dia kata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqah ahli al-kitab fima lam yu'mar fihi bi syai' thumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahawa pada awalnya Rasulullah SAW ini menyisir rambutnya ke belakang. Maknanya menyisir ke belakang. Maknanya dia biarkan rambut dia. Dia pakai tangan sahaja. Pakai tangan, biarkan rambutnya tak bersikat. Manakala orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Maknanya rambut belah tengah. Orang musyrik ketika itu, dia fashion dia, orang belah tengah handsome. Macam itulah zaman. Kalau zaman sekarang macam mana? Rambut pacak dan kan. Itu dikira handsome lah tu. Tapi ketika itu orang musyrik, rambut belah tengah, itulah adat mereka, rambut ketika itu. Dan kenapa Nabi nak berlawanan? Kerana dia nak menunjukkan bahawa perbezaan bahawa dia nak tolak orang yang musyrik yang menyembah berhala ni. Dia tak nak sama dengan orang musyrik yang menyembah berhala ni. Jadi sebab itulah sekecil-kecil perkara, rambut pun Rasulullah SAW tak nak ikut orang musyrik ni. Rambut pun Rasulullah SAW tak nak ikut orang musyrik ni. Tapi kita macam mana zaman hari ni? Orang sambut Christmas, kita sibuk nak pakai Christmas. Orang sibuk nak pakai baju sari, kita sibuk nak pakai sari, yang contoh kan. Nabi ni kalau boleh orang-orang musyrik ni dia tak nak ikut. Contohnya hari Ashura, Yahudi puasa hari itu. Nabi juga berpuasa, tapi Nabi dia tak nak bersama dengan orang Yahudi ni. Sebelum tu dia puasa hari Tasu'ah. Hari Tasu'ah. Jadi orang Yahudi dia berpuasa pada hari Ashura. Nabi juga puasa pada 9 hari bulan Muharram tu. Jadi kata apa? Dan ahli kitab menyisir rambutnya ke belakang. Rasulullah SAW suka menyerupai ahli kitab selagi tiada satu perintah mengenainya. Kenapa Rasulullah SAW dia suka mengikuti ahli kitab? Kerana ahli kitab ini dia tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ahli kitab sebelum tu kitab Injil, kitab Taurat, dia dah belajar berkenaan bahawa Nabi Muhammad SAW ini akan ada Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Jadi ahli kitab ni bila lahirnya Nabi Muhammad, dia tak percaya pula. Kerana apa? Kerana dia bukannya kaum daripada kaum Yahudi, tapi daripada kaum musyrikin, daripada kaum Quraisy. Sebab itulah ahli kitab ini menentang. Pada mulanya Rasulullah SAW dia mengikuti ahli kitab kerana nak memujuk ahli kitab ni supaya kembali kepada Islam. Kerana apa? Kerana dia tahu yang itu Nabi Muhammad. Jadi bila mana ahli kitab itu Nabi mengikut ahli kitab, ikut pujuk, ahli kitab ini makin degil. Makin degil. Jadi sebab itulah bila Islam makin kuat, dia mengambil langkah untuk kemudian Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Maksudnya, jadi bila mana Islam dah kuat, barulah Rasulullah SAW dia tengok orang ahli kitab ni makin degil. Dia tak nak ikut Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dia mulakan balik rambut dah tengah ke kiri dan ke kanan. Pada mulanya rambutnya melepaskan ke belakang. Tapi bila mana orang ahli kitab ni degil, nak pujuk tak dapat, ketika mana Islam ni telah mengembang, Rasulullah SAW dia rambutnya belah tengah balik. Rambut belah tengah. Jadi ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan rambut. Kalau ada rambut, bolehlah sikat ke tengah. Sikat ke tengah. Dan juga tak ada masalah pun kalau nak melepaskan rambut, kalau nak ikut sunnah rambut tu. Imam Nawawi mengatakan kedua-duanya diharuskan. Ada yang ulama mengatakan ayat rambut jenis yang pertama tu yang biarkan tu dimansuhkan.
Mana tak boleh buat rambut macam tu. Tapi Imam Nawawi mengatakan harus kedua-duanya. Tapi yang paling afdal ialah rambut itu ditengahkan. Ditengahkan. Faham? Okey, itu sahaja berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bentuk rambut Rasulullah SAW, saya suka sentuh sikit berkenaan dengan bentuk rambut Rasulullah SAW. Ketika mana kebiasaannya rambut Rasulullah SAW ini pendek sampai ke cuping telinga sahaja, kebiasaannya. Sebab tu kalau kita tengok Anas bin Malik katakan bahawa Nabi Muhammad SAW rambut sampai ke cuping telinga. Tapi dalam satu masa rambut Rasulullah SAW ini panjang. Panjang ketika mana peperangan dan juga musim sejuk. Kerana apa? Kerana musim sejuk rambut panjang, dia kan haba, dia penarik haba. Hitam, rambut hitam, dia penarik haba. Sebab tu kalau kita pergi overseas, contoh negara sejuk, selalu tempat yang sejuk, tengkuk, tangan, kaki. Sebab itulah Nabi dia panjangkan rambutnya supaya apa? Negara sejuk tu, cuaca yang sejuk tu boleh melindungi Nabi, boleh menghangatkan Nabi. Rambut tu boleh menghangatkan Nabi. Itu rasional dah. Dan juga kenapa dalam peperangan? Kerana dalam peperangan bila rambut panjang, itu adalah strategi peperangan. Strategi peperangan bila mana orang rambut panjang ni selalunya digeruni, nampak berani. Zaman tu lah, nampak berani, nampak gagah bila rambut panjang. Selalu rambut macam K-pop kan, macam lembik kan. Tapi bila rambut panjang, nampak gagah berani dah tu. Itu strategi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika dalam peperangan. Jadi insya-Allah cukup sekadar ini sahaja. Saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan kalau ada sebarang pertanyaan. Cukur. Cukur dengan gunting berbeza. Cukur gunting berbeza. Botak habis cukur. Cukur dengan gunting berbeza. Dia buat dengan gunting. Tapi Nabi cukur time umrah dan haji. Bagi habis. Macam kita pergi haji lepas tahlul kita cukur. Sebab tu Nabi lebih afdal. Kan kita boleh 3 helai gunting rambut kan, dan tahlul kan. Tapi seleloknya cukur habis. Kotakkan habis rambut tu. Sebab tu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga haji wada' ini adalah Nabi SAW dia menunaikan haji sekali je. Sekali. Ketika haji wada'. Ketika itulah Nabi bertahlul, bercukur rambut dia. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, cukup sekadar ini sahaja. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah As.